Tanggal 3 Februari 2017, Malaysia mencatat sejarah baru apabila kapal Nautical Alia membawa misi flotila kemanusiaan berlayar dari Port Klang menuju pelabuhan Yangon di Myanmar dan Chittagong di Bangladesh. Misi hasil kerjasama Kelab Putera 1 Malaysia dan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, iaitu MAPIM, dengan disertai pelbagai pihak tanpa mengira latar belakang politik itu, telah dilepaskan bersama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak dan Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Datuk Seri Aziz selaku Chief Dimission dan Presiden MAPIM, iaitu Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid selaku Timbalan Chief Dimission, telah memimpin misi flotila ini sehingga berjaya memastikan barangan bantuan kemanusiaan tiba dan diterima oleh etnik Rohingya di Arakan dan Cox's Bazar, Bangladesh. Kecekapan dan pengalaman Kapten Firdaus serta anak-anak kapal mengendalikan Nautical Alia sejauh 2,950 batu nautika pergi dan balik dengan pelbagai halangan tidak dinafikan. Mengurus dan mengendalikan barangan muatan sebanyak 2,300 tan ke atas kapal bukanlah suatu tugas yang mudah. Peranan dan pelibatan KP1M dan MAPIM bagi memastikan misi besar ini benar-benar berjaya memerlukan perancangan yang teliti, apatah lagi ia melibatkan hubungan diplomatik di antara 3 buah negara, iaitu Malaysia, Myanmar dan Bangladesh. Rundingan lebih awal ke Myanmar dan Bangladesh membuktikan persediaan misi flotila ini dirancang dengan begitu rapi bagi mengelakkan sebarang masalah yang bakal timbul. Ini juga bagi memastikan barangan bantuan dapat sampai tepat pada golongan yang disasarkan dengan lancar dan selamat pada waktu yang ditetapkan. Flotila yang membawa 210 sukarelawan terdiri dari pelbagai NGO dalam dan luar negara, disertai oleh 30 pakar perubatan, media tempatan dan antarabangsa. Tidak mudah untuk merancang misi G2G yang berskala besar ini, baik dari aspek advokasi tempatan dan antarabangsa, persiapan mental, keuangan, pengumpulan barangan bantuan, penyelarasan logistik maupun aspek komunikasi di antara negara yang terlibat. Sudah pasti, kecekapan dan pengalaman Sekretariat KP1M dan MAPIM serta doa kepada Yang Maha Esa adalah penentu segalanya. This is not going to be easy. Taking care of about 200 Malaysia is the spirit of the people. This is what we want. Alhamdulillah, dengan bantuan dan sokongan penuh kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta hubungan diplomatik yang baik ketiga-tiga buah negara, halangan yang sepatutnya dihadapi mampu dikurangkan. Misi flotila yang membawa 2,300 tan barangan bantuan berupa makanan dan ubat-ubatan bakal memberi tekanan antarabangsa kepada Myanmar untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarutan sejak sekian lama. Pelbagai emosi dan makna mendalam bukan sahaja kepada setiap sukarelawan, bahkan ia adalah suntikan semangat untuk menyumbang bakti membantu etnik Rohingya di Arakan Myanmar dan Bangladesh. Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang 23 hari pelayaran, baik berupa riadah, latihan keselamatan dan simulasi, bahkan pelbagai aktiviti ibadah dan kerohanian turut diberi penekanan. Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Flotila sememangnya berat, baik sebelum, semasa dan selepas misi, termasuklah memastikan setiap peserta berada dalam keadaan yang selesa dan selamat. Aspek kebersihan dan kualiti makanan turut diambil perhatian. Bekalan makanan sepanjang 23 hari pelayaran sentiasa dipastikan mutu dan kesegarannya.
Ini adalah untuk memastikan tahap kesihatan setiap sukarelawan berada di tahap maksima. Kita dah nampak dia ni sentiasa dalam keadaan baik. Dan kalau stok kita berkurangan, di mana tempat kita akan singgah, di situ kita akan belilah daripada nelayan tempatan, insyaAllah. Pelbagai kemudahan turut dimanfaatkan sepanjang misi pelayaran. Ini adalah untuk mengurangkan tekanan psikologi, terutama yang melibatkan tempoh pelayaran yang agak lama. Arus deras di Laut Andaman dengan membawa amanah 30 juta rakyat Malaysia bukan sesuatu yang mudah. Pelbagai kemungkinan mungkin terjadi, termasuk tidak dibenarkan berlabuh atau sebarang kejadian yang tidak diingini. Tidak dinafikan pelbagai debaran turut dirasai, terutamanya setelah Nautical Alia memasuki Laut Andaman dan menghampiri perairan Myanmar. Ini akan memandu kita masuk ke pelabuhan untuk kita berlabuh di pelabuhan Yangon, dan mereka peringkat Navy sendiri akan memandu kita. Sebaik sahaja dimaklumkan bahawa Nautical Alia akan diiringi hingga tiba di pelabuhan Rangoon oleh tentera laut Myanmar, maka perasaan resah mula reda hinggalah ianya tiba dengan selamatnya di terminal antarabangsa Tilawa, pelabuhan Rangoon. Fasa pertama 500 tan barangan bantuan berjaya dipunggah turun ke pelabuhan Myanmar dan disambut oleh pegawai kedutaan Malaysia di Rangoon dan Menteri Kebajikan Myanmar. Barangan bantuan ini seterusnya dibawa dan disimpan dengan selamat di stor simpanan dengan seliaan kedutaan Malaysia di Rangoon sebelum ianya dibawa untuk diedarkan di Sidway, iaitu lokasi sasaran etnik Rohingya. Destinasi seterusnya ialah pelabuhan Chittagong di Bangladesh. Teknaf, destinasi yang ditujui, terletak paling selatan di dalam daerah Cox's Bazar, Bangladesh, adalah merupakan sempadan yang paling hampir dengan wilayah Arakan di Myanmar. Teknaf adalah pintu masuk paling ramai pelarian Rohingya ke Bangladesh, yang hanya dipisahkan oleh Sungai Naf yang sebesar 1 kilometer sahaja. Pelbagai kesulitan dan ketidaktentuan dihadapi terutamanya di dalam proses rundingan dengan kerajaan Bangladesh untuk membenarkan flotila berlabuh di Teknaf, iaitu lokasi paling hampir dengan kem-kem pelarian ini. Kemudahan prasarana dan kedalaman jeti di Cox's Bazar dan Teknaf yang tidak mencukupi menghalang Nautical Alia untuk berlabuh di lokasi yang paling hampir dengan kem-kem pelarian Rohingya di situ. Ketibaan aset Tentera Laut Bangladesh F-28 pada pagi tanggal 13 Februari mendekati Nautical Alia sedikit sebanyak menggusarkan sukarelawan misi flotila, kerana sehingga saat itu pihak sekretariat masih belum mendapatkan clearance dan visa on arrival untuk berlabuh di pelabuhan Chittagong. Namun, hasil dari hubungan diplomatik dan rundingan bijaksana di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Bangladesh serta doa berterusan kepada Yang Maha Esa dari atas kapal, akhirnya misi flotila untuk berlabuh di Chittagong mendapat kelulusan. Nautical Alia meneruskan pelayaran di Laut Bengal sebelum disambut dan diiringi oleh Coastal Guard dan tentera laut mereka dengan laluan khas menyusuri Sungai Karnapuli sebelum berlabuh di pelabuhan Chittagong. Delegasi misi flotila yang diketuai oleh Datuk Seri Aziz dan timbalannya, Cikgu Azmi, akhirnya disambut oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Bangladesh dan pegawai Kementerian Luar Bangladesh di pelabuhan Chittagong.
Sambutan dan majlis penyerahan secara rasmi 2,000 tan barangan bantuan turut diadakan sebagai ketandaan hubungan baik dan kerjasama diplomatik di antara dua buah negara. Setiap barangan bantuan diteliti dan disemak oleh Pertubuhan Migrasi Antarabangsa sebelum ianya diedarkan kepada para pelarian dengan kerjasama Pertubuhan Bulan Sabit Merah Bangladesh. Debaran dan halangan misi flotila tidak tamat begitu sahaja. Syarat-syarat ketat telah diberikan oleh kerajaan Bangladesh, iaitu hanya 25 orang sukarelawan sahaja yang dibenarkan turun dari kapal untuk memasuki kem-kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar. Perjalanan 25 orang aktivis menerusi jalan darat ke Cox's Bazar dari Chittagong mengambil masa selama 6 jam. Kedudukannya yang amat strategik malah paling hampir dengan Arakan di Myanmar. Hanya dipisahkan dengan sebatang sungai, iaitu Sungai Naf, membolehkan ianya menjadi laluan paling popular bagi setiap pelarian Rohingya ke Bangladesh. Kehadiran 25 aktivis di kem-kem pelarian Rohingya telah memberi gambaran yang sebenar akan penderitaan yang dialami sejak 6 dekad lamanya. Mendengar sendiri kisah penderitaan dan kezaliman dari setiap mangsa yang baru tiba dari Myanmar adalah peluang dan pengalaman yang sukar dibayangkan, apatah lagi menyaksikan kedaifan kehidupan mereka di kem-kem pelarian yang jauh dari zon keselesaan. Ada yang ditembak, ada yang diperkosa, dan ada yang dibakar hidup-hidup. Ini adalah secebis kisah yang disampaikan oleh mangsa kepada setiap wartawan aktivis misi flotila. Simbolik penyerahan barangan bantuan sebanyak 300 beg berjaya disampaikan oleh Ketua Misi, Datuk Seri Aziz, dan Yang Berhormat Haji Ahmad Marzuq Syari, Ahli Parlimen Bachok Kelantan, dengan kawalan ketat dari Pasukan Keselamatan Bangladesh. Peluang yang diberikan oleh kerajaan Bangladesh dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap 25 aktivis flotila di 4 buah kem yang dihuni hampir 60,000 pelarian yang baru tiba dari Maundau dan Butidong di Myanmar. Setibanya kami di sini, kita nampak dekat 10,000 orang rakyat Rohingya kat sini yang dekat kem ni. Kebanyakan yang kita nampak ialah kanak-kanak. Kanak-kanak kebanyakannya mereka tentang kebersihan diri memang tidak ada. Dan lahir di sini, di Bangsal ini. Ibunya lari dan dia telah lahir hanya 3 hari yang lalu. Saya telah memberi nama dia Mardiah. Ucapan terima kasih kerajaan Bangladesh dan Myanmar kepada Malaysia dalam semangat ASEAN membuktikan hubungan baik terus dipelihara. Begitu juga usaha dan hasrat Presiden MAPIM, Cikgu Azmi dan Sekretariat yang disertai oleh 30 NGO tempatan dan antarabangsa untuk merealisasikan 18 deklarasi misi flotila dapat dilaksana dengan jayanya, iaitu antara lain bagi menyelesaikan konflik dan penafian hak ke atas umat Islam Rohingya di bumi Arakan, serta bagi memastikan keharmonian rantau ASEAN dapat dipelihara. Demi keadilan dan hak kemanusiaan, kewajipan membela umat Islam Rohingya yang ditindas adalah terlalu jelas. Menangguh dan membisu terhadap pembelaan kaum Rohingya bukanlah suatu pilihan yang bijak. Sementara membantu keperluan asasi seperti makanan dan tempat berlindung, hak kerakyatan dan hak untuk hidup umat Islam Rohingya mesti terus diperjuang dan dibela kerana mereka adalah manusia seperti kita. Maknya dibunuh, istrinya dirogol, anaknya dirogol, rumahnya dibakar. Apalagi yang harus dibuat, melainkan dia harus lawan kembali, dan itu hak dia dan tidak boleh dinafikan oleh dunia. 19 operasi pembunuhan
orang-orang Rohingya. Setiap satu operasi itu mengambil sekitar 5 ke 7 ribu nyawa orang Rohingya. Di kalangan mereka itu sudah masanya, dan dia tidak boleh lagi bertahan begitu saja. Dan kan dunia akan beretorika, dunia akan membuat persidangan, membuat seminar, tetapi keadaan bertambah buruk.